Terapi minda, positifkan diri anda. Bersama dengan saya Dr. Hajah Azraida Syahadan. Pandemik COVID-19 telah menyebabkan lebih kurang 2.68 juta manusia kehilangan nyawa. Selain daripada itu, lebih daripada 100,000 perniagaan yang ditutup secara sepenuhnya. Jadi situasi ini pasti mendatangkan tekanan ataupun stres di dalam kehidupan seharian, sama ada individu yang mengalami ataupun individu yang telah terpaksa mengharungi situasi tersebut. Jadi bagaimana cara yang terbaik untuk kita menghadapi tekanan ataupun stres ini? Hari ini saya akan kongsikan formula paling mudah untuk kita hadapi stres dengan stres. Jadi, apakah stres yang dimaksudkan ini? Stres yang dimaksudkan adalah akronim kepada perkataan STRESS. S yang pertama adalah senaman. Dengan senaman, ia mampu merembeskan hormon gembira dan menghalang hormon stres daripada keluar. Senaman tak semestinya kita harus pergi ke gym. Kalau kita berjalan setiap hari, itu pun dikira senaman. Kalau kita berlari juga dikira sebagai senaman. Maka senaman mampu untuk mengurangkan kadar tekanan perasaan. T pula adalah singkatan untuk tertawa. Ketawa penawar duka. Sekiranya kita sedang berada dalam satu keadaan tertekan dengan kerja yang banyak, anak yang bising, buat sepah di rumah, kan? Jadi di situ kita ambil masa untuk melihat aksi-aksi komedi di dalam YouTube ataupun kita paparkan apa sahaja bentuk komik yang boleh menyebabkan kita ketawa. Kenapa? Kerana ketawa mampu untuk menghilangkan duka dan mengurangkan kadar tekanan. R yang seterusnya adalah rehat. Walaupun kita sibuk dengan aktiviti seharian kita, kita perlukan rehat. Rehat yang dimaksudkan adalah recess time, iaitu 10 minit. 10 minit diambil daripada kesibukan. Apa yang kita perlu buat sewaktu kita rehat ini? Duduk, diam, pejam mata dan tenangkan fikiran. Itulah recess time ataupun rehat yang mampu untuk mengembalikan minda kita di dalam keadaan tenang, dan ketika itu kita mampu untuk mengurangkan kadar stres kita. E pula adalah elak pengambilan kafein yang berlebihan. Menurut kajian saintifik, pengambilan kafein yang melebihi daripada 3 cawan sehari mampu merembeskan hormon kortizol. Hormon kortizol boleh menyebabkan kita mengalami tekanan perasaan. Jadi tanpa kita sedar, sebenarnya mungkin sesetengah daripada kita beranggapan dengan meminum minuman yang mempunyai kafein seperti tea ataupun kopi secara berlebihan mampu untuk mengelakkan daripada stres. Namun tanggapan itu adalah satu tanggapan yang salah, kerana pengambilan kafein yang berlebihan boleh menyebabkan berlakunya tekanan ataupun stres ke atas diri kita. S yang seterusnya adalah sembang ataupun socialize. Yalah, macam baru-baru ni kita berada di dalam keadaan PKP, kita tidak berkesempatan untuk bertemu dengan sahabat kita. Namun kita boleh gunakan medium online untuk bersembang dengan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Sembang ataupun socialize mampu untuk mengeluarkan hormon gembira yang secara tidak langsung akan mengurangkan kadar tekanan. Sebab tu kalau kita sedang stres, jangan duduk sorang-sorang di dalam bilik. Cuba untuk keluar dan bertemu dengan teman-teman untuk melakukan aktiviti. Dan S yang terakhir sekali adalah spiritual. Kalau kita beragama Islam, mungkin ianya lebih tepat dengan panggilan solat, di mana sewaktu solat otak berada di dalam gelombang tenang. Ketika otak berada di dalam gelombang tenang, maka di situ kita mampu untuk memprogramkan semula kehidupan kita untuk menarik kebahagiaan datang dan menghilangkan tekanan perasaan. Semuanya dilakukan sewaktu solat, dan sebenarnya ada waktu-waktu yang dicadangkan seperti waktu di tengah malam. Kerana itulah sebagai seorang Islam kita digalakkan untuk bangun tahajud, kerana pada waktu tenang hormon gembira mampu untuk keluar, insya-Allah. Dengan mengamalkan salah satu daripada formula di dalam stres untuk menghadapi stres, saya yakin kita mampu untuk merembeskan hormon gembira, hormon endorfin yang ada di dalam badan kita yang selama ini terkurung di badan kita. Jadi jangan risau-risau, jangan stres-stres, jangan penuhkan diri dengan tekanan. Senyum dan teruskan kehidupan. InsyaAllah kita mampu menghadapi stres dengan stres. Semoga bermanfaat, dikongsi bersama. Assalamualaikum.